Assalamualaikum pengembara masa. Jadi bertemu lagi kita untuk edisi yang seterusnya pada pagi yang bertuah tu. Rasanya bertuah lah sebab kita dapat menangkap seorang penulis besar di Sarawak. Ya, ucapan daripada saya lah, penulis besar ya. Saudara Ayahanda Yusuf Bustani sebelah kita. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Khabar kita? Oh, khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Okey, hari tu biasa-biasa aja Ayahanda. Kita santai-santai, kita kelakar pasal sastra. 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 Hebat judul kita itu, sastra, dengan membawa Yusuf Bustani, seorang penulis nak makin veteran tu sesuai lah, macam lain je bunyi nak. Ya. Seorang penulis tersohor. Mungkin kami anggap tersohor ya, satu penghormatan lah. Okey, terima kasih. Ayahanda. Ya. Soalan pertama. Okey. Dah berapa lama kita menulis? Saya mulai menulis semasa di bangku sekolah pada tahun 75. Kira-kira sudah 47 tahun saya menulis ya. Menulis karya yang sebenarnya kan saya sastra nasional, sastra Melayu ni saya tak kenal lah. Saya lebih kenal kepada Shakespeare kan. Oleh kerana semasa dalam tingkatan 5 saya tidak mengambil sastra Melayu, sebaliknya saya mengambil sastra Inggeris. Tetapi apabila saya menghadiri iaitu bengkel sastra tahun 75 yang dianjurkan oleh Pebas dengan kerjasama Gapena, maka di situlah saya kenal dengan Usman Awang dan sebagainya. Okey, 1975 lah kira kita pun history turning point lah. Ya. Daripada English Lit pergi kepada Malaysia Lit. Yes. Okey, udah kira berapa darsa-warsa pakai word tinggi-tinggi juga lah. Belakang orang saya sastra pun tu. tidak pastikan. Okey, kita ambil dekad 75, 85, 95, 2005, and then dah 40 tahun. 40 tahun lebih. Yes, 40 Okey. tahun ya. Soalan seterusnya. Macam ni kita nangga landscape sastra Sarawak waktu tu. Macam ni kita nangga perkembangannya. Positif ke negatif ke ataupun macam ya je daripada dulu sampai kini tu? Saya fikir ia agak berombak-ombak kan. Saya melihat jujurnya lah berombak-ombak. Because bagi saya kan kita ni sebagai penulis, saya ambil contoh pada era saya dahulu kan. Mula-mula saya menulis. Jadi kami tidak ada membezakan penulis veteran. Saya letak perkataan mensempadankan penulis veteran dan penulis muda. Sama-sama penulis. Sama-sama penulis. Jadi kita tidak ada rasa negatif, rasa keliru dan sebagainya. Menarik. Ya. Menarik ya Ayahanda. Okey. Mengapa perlu ada persempadanannya? Penulis muda dengan penulis veteran dengan penulis tunas dengan penulis, mengapa perlu ada persempadanan? Adakah untuk madah bila ada macam boundary penulis muda tu hebat gila kah? Okey, tadi saya telah menyatakan bahawa bagi saya tidak ada persempadanan antara penulis muda. Waktu kita lah. Waktu saya. Semuanya sama level. Ya, sama level. Okey. Jadi bagi saya tidaklah kalaulah kita mensempadankan antara penulis muda dan penulis veteran, maka itu akan menimbulkan salah faham dalam kalangan penulis Sarawak dan sekaligus boleh merencatkan perkembangan sastra di Sarawak. Benar. Ke peringkat nasional. Tui. Saya lah minta maaf lah. Tui. Okey. Betul kata orang Cina. Ya. Tapi bila kita nangga, kita terimalah seadanya adalah penulis muda, adalah penulis veteran. Okey. Di dalam pengkategorian macam tu, adakah lahir penulis hebat ataupun karya hebat? Adakah? Setakat ini saya belum melihat belum betul-betul sastra karya hebat kecuali yang dihasilkan oleh Jong Cheng Lai. Jong Cheng Lai kan, walaupun beliau bukan penulis Melayu tapi beliau mampu kan bahkan
pernah memenangi Sea Right Award kan, sehingga diangkat sebagai sastrawan negeri Sarawak. Jadi kepada beliau lah, saya nampak lah, yang boleh saya anggap sebagai hebat pada waktu ini. Berdasarkan karya-karya beliau. Tarifan hebat kita apa? Penulis hebatkah, karya hebatkah, ataupun apa? Apa tarifan kita hebatnya? Hebat dalam konteks ini yang saya lihat adalah karya-karya yang beliau hasilkan sehingga mengangkat beliau sendiri sebagai hebat. Itulah saya lihat dari segi itulah. Karyanya? Karya memang hebat. Memang hebat setakat ini. Dalam karya-karya penulis Sarawak lah. Memang yang ada potensi juga seperti saudara Dahiri kan. Dahiri dan kemungkinan juga kan yang mulai angkat berkembang ialah Abang Madian. Inilah. Tapi karya setidaknya belum hebat lah. Dalam perjalanan mencapai jangan pasan dulu lah. Dalam perjalanan. Itu disebut nama lalu kembang hidung. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan lah. Maknanya dalam perjalanannya anything can happen. Iyalah. Boleh jadi dalam perjalanannya terus merudum kehebatannya. Seseorang itu akan menjadi hebat bila karya mereka itu diberi perhatian kan, sentiasa diangkat kan, diberi kritikan dan sebagainya. Jadi perkara beginilah boleh mengangkat seseorang itu menjadi hebat dan juga kita boleh melihat apakah kelemahan kita dalam penulisan. Faham kami? Okey. Jadi kita balik kepada pengkaryaan kita. Kita pandangan peribadilah kami lah Ayanda. Kita rasa di sini kedudukan kita kini tu dalam sastra negeri kita. Di sini. Itu yang menjadi persoalan saya lah. Mungkin saya belum mencapai tahap kehebatan itu. Dan karya saya tidak diberi perhatian kan. Tidak dikritik. Dan kalau dikritik pun boleh jadi hebat. Saya tidak tahulah. Yang tidak hebat pun boleh jadi hebat. Kan negatif dan sebagainya kan. Because saya pun, saya tak tahu kan. Karya saya ini ada yang disiar oleh Dewan Sastra dan sebagainya kan. Jadi adakah saya dalam perjalanan untuk mencapai kehebatan itu? Because saya menulis kan. Saya tidak meletakkan diri saya sebagai orang Sarawak, jago-jago kampung. Saya nak menulis karya-karya saya adalah saya nak mengangkat Malaysia ke taraf dunia kan. Taraf dunia. Saya ambil satu contoh lah. Karya saya, minta maaf lah walaupun Maharaja Rom meminang putri Sentubuh. Jadi itu mungkin dianggap sebagai karya biasa. Tapi kalau orang tidak melihat itu dari sudut isi yang tersirat. Syastaunya. Because Maharaja Rom adalah mampu menguasai Cleopatra dan sebagainya, tapi beliau tidak mampu untuk menguasai hati Putri Sentubuh. Hebatnya umpan Melayu Sarawak. Hebat. Dan juga dalam Putri Sentubuh itu juga kan, Maharaja Rom kan meminang Putri Sentubuh bukan berdasarkan cinta, sebaliknya kemahiran dia menumbuk padi. Jadi Maharaja Rom mahu Putri Sentubuh ini menumbuk padi yang sama level world class. Seperti padi yang ditumbuk oleh Putri Sentubuh. Felas lah. Perkara yang menarik Kita cuba dapatkan karya Ayahanda Yusuf Mustani. Cerpennya Maharaja Rom meminang Putri Sentubuh. Menarik ceritanya. Kami pun belum ada macam juga. Bila dengar cerita daripadanya adalah satu cerita yang mesti kita baca. Mesti kita baca. Jadi Ayahanda. Adakah kita kini tu banyak melahirkan jago-jago kampung? Itu saya tak soalan ini agak sensitif kan. Sensitif. Kalau saya jawab pun mungkin akan mengecil hatikan orang lah. Mengecil hati orang. Jadi ini tepuk dada tanya selera. Itu yang lebih bagus lah kan. Saya tak berani. Karena saya ni barulah penulis setahun jagung. Setahun jagung. Jadi tahap saya belum mencapai lah tahap yang tinggi lah. Itulah. Okey. Seterusnya Ayahanda kita nanggal. Kita mau dikenali sebagai apa? Novelis, cerpenis ataupun penyair?
Saya tidak mementingkan itu semua. Oh. Apa yang penting bagaimana saya dapat mengangkat martabat bangsa dan negara kita, kan? Membina daya fikir mereka supaya berdaya maju dan mempunyai jati diri yang tinggi. Sebab saya ni kan, bagi saya ni I love my beloved country as best as Sir William Wallace for Scotland. Inilah yang saya tanam dalam diri saya. Kenapa William Wallace? Kenapa tidak Hang Tuah? Inilah William Wallace ya, nya ada cerita lakonan apa nama Tiga Fellas. Ya. Apa nama pelakonnya tu? Gibson ke apa? Tak tahu. Itulah. Agak-agak Okey. namanya. Ya. Seterusnya, Okey. Ayanda. Okey, kita nanggalah. Kita tu sebenarnya kalau kita nak bandingkan kita dengan sastra Sabah. Okey. Ya. Kita sebenarnya ada ketinggalan sikit lah daripada Asia. Nah, kalau Ayanda bersetuju lah. Ya. Kita ada banyak penulis tu. Yes. Muda ke tua ke apa ke. Siapa kena kita si memperkembangkan pool of talent tu. Adil Saksama. Apa kena? Itu perkara begitu. Saya tak berani nak komen lah. Kerana saya ni, because saya ni ketinggalan zaman jugalah. Terhadap perkembangan sastra di Malaysia ini. Kerana masalahnya kan, kita di Sarawak ini Dewan Sastra. Sekarang bulan September, belum September kan, belum lagi sampai. Kita nak bergantung dengan sebenarnya kan, perkembangan kesusastraan ini kita boleh juga melihat dalam berita minggu dan juga mingguan Malaysia. Tapi malangnya di Sarawak kan, dia ada, tapi akan sampai kemudian hari. Harganya pun satu naskah RM3. Kalau kita tak cepat, kita tak dapat. Jadi kita because saya ni dari segi pembacaan, saya ni agak konservatif. Saya lebih suka membaca benda yang bercetak. Kerana kita ada proof jadi itu saya tak berani komen lah. Jadi kita nanggah, adakah ambience sastra Sarawak tu hanya setakat perkara-perkara ya aja, seminar demi seminar, tapi unsur-unsur tambahan tu si ada, percetakan ke apa hanya semua si ada. Adakah tu akan membantukan perkembangan sastra kita? Kerana apa yang kita lihat kan pada masa inilah kita punya level of standard kan adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi dan Dewan Bahasa ini kan mereka ini memang menerima karya kan, tapi agak limited oleh kerana mereka agak terhad dari segi keuangan. Sebab kalaulah mereka mempunyai keuangan yang besar, ya, mungkin mereka boleh membantulah penulis-penulis Sarawak. Itu yang saya nampak dari segi itulah. Lagipun sekarang semakin ramai kan penulis-penulis yang menceburi dunia penulisan. Dengan itu yalah terpaksalah penulis bersaing lah. Jadi hanya mereka yang terbaik, yang hebat akan diangkat lah. Maknanya jadi, harus ada banyak lagi macam alternatif platform. Yes. Alternatif platform untuk penulis-penulis tu berkarya, bukan setakat bergantung kepada Dewan Bahasa dan Pustaka ya aja So kita mesti ada benda-benda lain. Ya, tapi sekarang saya memujilah Suara Sarawak. Suara Sarawak sedang menuju ke arah itu walaupun tidak berbayar lah. Tapi bagi saya kan, saya selalu menyumbang kepada Suara Sarawak kerana saya tidak melihat wang ringgit. Yang penting kita dapat berkongsi daya fikir kita dengan masyarakat. Okey. Melihat kepada pemikiran kita tu Ayanda. Okey. Kita ternyata mempunyai satu pemikiran yang tajam, yang jauh ke depan dalam melihat sastra. POV kita tu amat besar sebenarnya. Jadi mung kami lah katakan kami melobi lah Kami melobi dalam channel Studio Alta tu. Tu adalah sebenarnya calon the next sastrawan negeri kita. Belum. Memanglah nyamada belum. Memangnya nyamada belum, tapi karyanya banyak. Karyanya banyak, cerpennya banyak. Cuma kita melihatlah bagi seorang sastrawan negeri bukan bercakap daripada sudut karyanya aja, tetapi bercakap daripada sudut pemikirannya. Macam mana rasa kita? Tapi saya belum lagi mencapai tahap itulah kan. Because karya saya dia kalaulah
Because karya saya dia tidak diambil perhatian. Jadi sebab itu saya menyatakan bahawa saya tidak layak. Yang lebih layak adalah mereka yang diberi perhatian, sentiasa dijemput untuk seminar. Adakah kita merasakan bahawa benda tu adalah satu penyisihan kepada karya kita? Sedangkan kalau kami Nanggala, ialah karya-karya orang yang diperkatakan tu adalah karya-karya yang macam memanglah orang-orang yalah. Tapi kenapa karya kita sini dikatakan? Sedangkan kalau orang mengkaji karya, karya kita sering mendapat ulasan bukan daripada orang Sarawak tapi daripada orang Semenanjung dan sebagainya. Madah karya kita tu macam advance. Macam cerita kita novel kita apa ya? Trans Malaysia. Ada sikit novelnya Trans Malaysia Palace. Belum ada terbit lah. Tapi menarik. Macam ni komen kita? Komen saya beginilah. Saya melihat dari sudut yang profesional dan positif. Mungkin saya belum mencapai tahap itu. Saya belum lagi mencapai tahap itu. Sebab itulah bagi saya belum layak lah untuk menerima apa-apa anugerah sebagainya lah. Saya sedang berusaha untuk terus menulis sehingga akhir hayat. Itulah. Tapi belum lagi mencapai tahap itu. Sebab itu saya tak berani. Sebagai sastrawan, apakah lagi nak jadi sastrawan negeri Sarawak? Hadiah sastra negeri Sarawak pun saya nampak belum layak lah. Belum mencapai tahap itu. Ada juga sastrawan negeri yang karyanya seberapa tapi dapat sastrawan negeri. Itu no comment lah. No comment lah. Okey. Saya tidak ada berkepentingan. Jadi ya pendapat lah. Okey, pendapat. Tapi kami macam tabik spring Jepun lah dengan kita. Terima kasih. Okey, no problem. Sebab mempunyai semangat yang tegar dan keras untuk terus penulis quote unquote sehingga akhir hayatnya. Payah kita nak temu dengan penulis yang macamnya. Nyasi melihat anugerah, nyasi melihat hadiah dan wang, tapi curahan ideanya yang penting untuk memajukan anak negara bangsa kita menjadi sebuah negara maju berkelas dunia pertama. Itu. Kritikus di Sarawak, tolonglah. Ambillah karya Yusuf Mustani, baca, kritik, put in big words, intunya pun karya. Kita perlu tu, bukan untuknya, tapi untuk anak bangsa kita. At least kita ada seorang penulis yang boleh kita banggakan di peringkat nasional ataupun pun di peringkat dunia. Kita kalau kami lah, kalau Yusuf Mustani mengingatkan kami kepada seorang lagi penulis Singapura yang mempunyai semangat kental yang keras juga, Isa Kamari. Bang Isa, kalau Bang Isa terjumpa channel ni, ini macam kira kudos lah untuk Bang Isa. Bang Isa pun karya kurang lebih macam Ayanda. Dah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Keras. Yang pun antara orang-orang yang kena bantai juga lah, kata orang. Macam kita pun, kalau istilah kami, kita pun orang yang kena bantai juga lah. Saya tidak melihat dari sudut negatif. Positive energy ya. Positive energy ya. Kami pun rasa dapat positive energy juga daripada Ayanda tu lah. Walaupun puas kena bantai, kena cucok lah. Tapi insyaAllah lah bah. Ayanda ambil peluk lah. Okey. Akhir kata, Ayanda, pesan kepada penulis-penulis yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia penulisan tu. Silakan. Pesanan saya banyak membaca. Kalau saya membaca 100 buah buku dalam setahun, dan kita mesti berdaya saing, berdaya maju, sedia menghadapi cabaran. Ini yang penting, berdaya maju. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Ayahanda Yusuf Mustani. Kita dah dengarnya kelakar, kita dah dengar grenetnya kelakar, dan ternyata pemikirannya tajam, ada gagasan. Alhamdulillah kita ada penulis yang macam tu. Okey, kalau sesiapa-siapa yang nak bertemu dengan Yusuf Mustani, nak dapat lagi lebih daripada Yusuf Mustani, silakan. Okey, ini ada di Kuching. Dan jangan lupa like and subscribe channel Sufansuri. Okey, perbanyakkan lagi kita pun sokongan dan support kepada local artis kita. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. InsyaAllah ada rezeki, kita akan ngembak lagi karyawan-karyawan kita daripada jono-jono yang lain. Daripada saya Tak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey.